Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Oh Ya Ke. Kena harmonize Jangan macam gitu sangat, Ustaz Khairul Anwar. Thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Kita appreciate as usual kalau korang dah kasih kita komen ke everything. Thank you so much. Ada yang dah suka komen-komen dekat Spotify tu. Jangan lupa yang korang dah dengar ni boleh saja komen-komen dekat komen-komen pula, tekan follow dekat kita punya Spotify punya account tu. Jadi bila setiap kali ada keluar episod yang terbaru, korang akan ping, okay, Jufri dah upload, seperti itu. Okay, episod kali ini dibawakan khas oleh Bipti Design Interior Design Company. Kalau korang nak renovate rumah, aku akan actually coverkan a bit of things lah actually on my social media, insyaAllah. Jadi kalau korang nak lebih tahu lagi tentang interior design ni, macam mana korang nak design rumah korang ke mengikuti bajet, aku punya advice pada korang tu, pada siapa yang ada buat rumah baru lah, kepada newlyweds tu, nak buat renovation tu kan, buat apa yang perlu dahululah pada aku. Sebab actually renovation tu bukan murah, and nanti jadi menjadi beban lah. Sebab especially kalau orang baru kahwin, lepas tu baru dapat rumah, terus nak pergi renovate rumah, lepas tu ada anak, berat tau. So pada aku, buat apa yang sekadar perlu saja, janganlah sampai berhutang-hutang, ya. Tapi kalau korang dah renovate rumah tu, boleh dapat diskaun 5% kalau korang kod BDYK 2024. That means Bipti Design Oh Ya Ke, BDYK 2024. Pergi kat sana, kau cakap orang, Jufri yang kita dengar Bipti Design ni dapat Jufri actually. So boleh tak kita dapat diskaun lebih sikit, insyaAllah lah nanti bila orang tak. Okay, thank you so much everybody. Sekarang ni kita dengan Ustaz Khai yang tengah tension. Sekarang Ustaz Khai okay ke sakit perut ke Ustaz Khai? Okay. Ustaz Khai janganlah stres-stres sangat. Astaghfirullahalazim. Okay, Ustaz Khai, kita actually ada topik-topik yang nak diketengahkan. Kita nak ketengahkan yang topik yang tadi pasal ni ke nak topik pasal apa yang lagi besar ni? Tak apa lah, saya yang pilih lah Ustaz Khai. Okay. Okay, Ustaz Khairul, I want to ask you tentang malaikat lah actually. Kita go straight to it lah. Kita dalam agama kita ni ada 10 main malaikat sebagai seorang muslimin. Untuk tahulah, kita nak kena at least tahu dalam malaikat ada beribu-ribu kan. To what I know, that bila setiap kali kita tawaf dekat tu Kaabah tu, ada 70,000 malaikat tengah tawaf at the same time. Tapi diorang boleh dapat tawaf sekali je, lepas tu diorang patah balik, they will never get to come back. Tapi tawaf dia kat Baitul Ma'mur, kat langit ke-7. Right. Bukan sama kat Kaabah bawah manusia, atas adalah mereka lah para malaikat yang satu kali tawaf masuk je terus tak akan keluar lagi. Right. Okay, dalam 10 malaikat, apakah nama-nama malaikat yang main kita nak kena tahu? Silalah. Okay, alright. Tadi dah ada fardu ain kan, kita dah belajar. Ni praktikal lah. Okay, kita ada 4 main malaikat yang kita harus tahulah. First adalah malaikat Jibril. 4 main ni dianggap sebagai penghulu. Yes. Penghulu sebagai segala malaikat. So the main one is actually malaikat Jibril alaihi salam. Betul. Yang menurunkan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Dia membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala pergi ke Rasul. Okay, dan after kita ada Israfil. Malaikat Israfil. Okay, Israfil, betul. Israfil alaihissalam buat apa? Israfil alaihissalam tiup sangkakala. Berapa kali dia tiup? 2. Dah baca oral exam. 2 kali dia tiup. The first one semua tu orang-orang muslimin yang ada iman dalam hati mereka sekecil zarah akan meninggal. Bukan. Yang orang-orang muslimin yang ada iman sekecil zarah dah meninggal dulu. Baru dia tiup yang the remaining yang dah tak beriman. First tiup tu semua akan hancurkan dunia. Second ni akan bangkit balik. Betul. Tadi Israfil, Jibril, malaikat Israfil, lepas tu malaikat Israel, which is malaikatul maut. Bukan Israel. Israel tu Israel. Dia dengar sikit Ustaz. Tu film tu nanti kau dengar balik, kau rekod, nanti kau dengar apa. Israel kan. Israel. Malaikatul maut. Malaikatul maut tu kira kan bahasa Melayu. Malakul maut. Malakul. Tu bahasa Arab. Malakul maut bahasa Arab. Malakul. Malakul maut. Malakul maut. Malakul maut. Satu malak, banyak malaikah.
Oh. in Arabic. One Right. is malak, banyak malaikah. Malakul. Malak means malaikat. Malaikah, malaikat. Malakul maut itu akan menarik kita punya roh lah bila kita menghantar meninggal. roh kita ke hadirat ilahi. Dia tarik roh bukan saja manusia, dia tarik roh daripada malaikat-malaikat lain juga. Betul, haiwan. Malaikat-malaikat lain yang dia tarik nanti bila tiupan sangkakala hujung. Tapi waktu hidup sekarang dia tarik haiwan, pokok-pokok, semua yang ada roh lah. Roh ni sebenarnya ada banyak. Ada roh manusia, ada roh haiwan, ada roh nabati. Roh nabati ni roh tumbuh-tumbuhan. Dan pelbagai lah yang ada. Maksudnya ada soul inside it. Okay, lepas tu kita ada malaikat Mikail. Betul, malaikat Mikail apa? memberi rezeki. Dia bukannya dia yang memberi rezeki, Allah Subhanahu Taala yang memberikan dia tugasan untuk jalankan lah. Betul, segregate. Seperti hujan, makan, apa, dia semua everything is dia yang segregate kan lah. Betul. Betul. Mikail, tapi kenal lagi satu Mikail. Mikail mana? Mikail kucing aku tahu kat rumah aku dia tu nama. Nick Mikail kita. Bukan. Teringat nama dia. Lain. Okay. Masya-Allah. Tapi ni malaikat Mikail lah. Yes. So itu adalah 4 ya. Lepas tu Raqib dengan Atid. Macam mana kita nak so para pendengar di rumah, tadi saya ada kongsi dalam kelas Mana waktu kau tahu ni. dia kat rumah? Okey lah kalau pendengar kat bas, di bas lagi kat mana lagi? dalam Grab, Grab, tengah kerja sebagai security, tengah kerja sebagai security dan sebagainya lah. Itu tadi sambung. Okay, jadi malaikat-malaikat ni you nak hafal boleh. First you remember these 4 dulu. Ni the main. Now you remember the next 6 ni, it comes in pairs. Cuma how to remember it tadi, silakan Juf, macam mana nak remember dari alam mana ke alam mana ke alam mana? Daripada alam bumi sampai ke alam akhirat, sampai Tengah-tengah? selepas sampai akhirat. Tengah-tengah bumi, alam kubur, lepas tu ada alam akhirat. Yes, jadi alam bumi ada siapa? So dalam ada 246 siapa, tinggal lagi 6 apa kan? Tinggal lagi 6. So the first pair dalam bumi ni Raqib dengan Atid. Raqib dengan Atid, nampak? So Nampak aku sign. Siapa yang dengar je kat Spotify korang takkan tahu yang ustaz tadi tangan naik shoulder dia. Raqib adalah mencatatkan kita punya amalan-amalan yang baik. Atid akan mencatatkan amalan-amalan kita yang sebaliknya. Tapi ada yang dikatakan yang Raqib dengan Atid ni actually is satu bangsa malaikat. Dia mencatatkan sama dosa dengan pahala. Tapi itulah kebaikan tu. You see, this is the greatness of Allah Subhanahu Wa Taala. Aku try to cover balik bila kita fikir nak buat sesuatu yang benda yang baik, benda tu yang ke arah kebaikan, sebelum kita baru terfikir je Allah dah catatkan tu pahala tersebut. Bila kita buat tu dah dapat lagi ganjaran je based on keikhlasan kita. Yes. That's satu. Tapi kalau bab dosa tu, bila kita terfikir nak buat dosa tu, atau Allah belum suruh malaikat tersebut untuk tulis. Bila kita dah buat pun Allah suruh tunggu 7 detik. Detik ni maksudnya apa? Detik tu yang cerita yang kat TV yang berita. Keting. Macam mana aku dah? Bukan ting-keting ya. Salah. Bukan. Otak aku dah tak straight dah ni sekarang. Bukan. Itu SKBD. Bukan. Okay. 7 detik tu it can become 7 hours or 7 days or kita tak tahu lah, wallahualam. Tapi dikatakan dalam Quran 7. Bukan Quran, hadis Nabi hadis Nabi. 7 detik. 7 je dia kata. Dia kata 7. Wallahualam. Cuma untuk understand better, ada ulama kategorikan sebagai 7 jam. So what about the 7 jam? So dalam 7 jam tu kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan, dan kita atau Allah tak akan catatkan dosa tersebut. Betul. Tapi kalau lepas 7 jam belum minta ampun, tetap dicatat berapa? Dicatatkan dengan pensel yang boleh iris lagi. Okey, itu pentafora. Tapi berapa dicatat jahat tu? Satu je, yes. But still boleh diiris? Boleh diiris. Bila nak diiris? Bila kita bertaubat. Betul. Nasuha. Macam mana nak tahu syarat-syarat taubat? Tengok video yang betul, lain. Betul, syarat taubat. Yes, Masya Allah. Bagus Okey, tadi itu adalah di dunia. Betul. Lepas kita move on kepada di alam kubur. Alam kubur kita ada mungkar dan nakir. Jangan tersalah cakap kan. Kita banyak orang tercakap yang mungkar dan nakir. Bukan. Dia adalah mungkar dan nakir. Seperti itu. Malaikat mungkar dan nakir akan memberikan kita soalan kubur. Iaitu ada 5 soalan kubur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mana kiblatmu, apa kitabmu, siapa apa? Rasul. Siapa rasulmu? Siapa nabimu lah. Ada 5 soalan dia. Betul. Dia say it rightly. Siapa Tuhanmu? Lagi? Siapa nabimu? Lagi? Mana kiblatmu? Apa kitabmu dulu? Apa kitabmu? Siapa saudaramu? Apa kiblatmu? And itu adalah dijawab bukan dengan mulut, tapi dijawab dengan amalan
Amalan dan juga pengetahuan makrifat kita waktu kita belajar kat dunia. Amalan dan takwa Jadi pegangan sejahtera bagi yang pulang ke sana. Macam gitu, okay? Betul? Okay, betul. Okay, so kita dah lepas Dah habis? Dah lepas. Dalam Then kubur. after kubur, Lepas tu the last two malaikat yang paling Ending. bukan paling important lah, tapi it's as important also, which is malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. apa mereka, tugasan mereka? Malaikat Ridwan adalah penjaga pintu syurga dan malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Dan malaikat Malik ini kita tengok je kita boleh mati lah dengan ketakutan kita. Bengis je. Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan dia daripada jauh tengok dah welcoming dia baik, cantik, indah, and you dah rasa happy. Belum masuk pun you dah nak masuk. Dia the opposite lah. Kalau malaikat Malik you nampak aja you dah boleh pingsan, boleh mati ketakutan kerana kebengisan dia. Malaikat Ridwan will be the other side of it. But all in all, sebenarnya ni semua malaikat yang kita beriman dengan. Sebenarnya ada lagi malaikat yang banyak dan begitu beribu-ribu. Dan salah satu tugasan mereka yang paling utama adalah mereka tidak membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah mereka untuk buat satu benda, mereka buat tu sampailah dari mula ciptaan sampai hari akhirat. Contoh Allah kata malaikat ni, okay, malaikat ni you kerja you adalah membaca subhanallah. So you punya subhanallah tu dia akan constantly subhanallah all the way. Kalau malaikat ni alhamdulillah, dan dia akan bawa alhamdulillah. Kalau malaikat ni kerjanya adalah untuk apa? Membawa amalan you daripada dunia hinggalah ke, ataupun membawa amalan you pada setiap minggu ni untuk ditunjukkan kepada Allah. Do you know yang you puasa Isnin dan Khamis ni, selain hari Isnin ni merupakan hari kelahiran Nabi SAW, kita puasa kerana Nabi berpuasa. Dalam masa yang sama, hari Isnin dan hari Khamis ni juga kalau kita berpuasa, kerana pada waktu itulah amalan kita akan diangkat kepada Allah SWT. So Nabi SAW perintah kita supaya puasa ni to be in the best state untuk kita dihadapkan amalan kita di hadapan amalan Allah. kita diangkat lah. Ditunjuk every week. Every Monday. Monday and Thursday. Monday and Thursday amalan kita akan dikumpulkan over the past few days. Lepas tu akan diangkat. Akan ditunjukkan. That's why kita puasa pada hari tersebut lah. Aku je baru nak tanya kau macam the due date of ni. Pasal aku pernah dengar benda ni tentang hari-hari yang akan di ni. There's one thing aku this is a side track sikit lah. Apa benda yang kalau kita bikin nanti kita punya amalan cuma sampai ke atas jengkal sini je? Apa? Okay, itu bukan amalan sejengkal lah. Yang saya tahu sejengkal macam gini adalah peristiwa bila kita di akhirat, di mana kita tengah tunggu amalan kita. Jadi bila kita tunggu amalan kita, ada matahari sejengkal kat kepala. Bukan tu. Bukan tu ambil amalan sejengkal? Kira kan sejengkal je dari masuk syurga, sejengkal je dari masuk neraka. Tu is it? Bukan. Sejengkal tu kira kan macam bila kita macam kita minum arak ke apa, dan doa kita tu nak naik kat situ je. Apa I think Mustafa share with me before, but aku also forgot lah. About something macam, let's say kau did something wrong. Aku lupa dosa dia apa, whether bermaksiat ke apa ke, aku tak tahu minum arak ke apa. Tapi when you belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti your amalan apa-apa yang you doa, dia akan naik sejengkal. Aku lupa apa benda. Tak tahu. It's okay, kita akan tanya Ustaz Fad lagi sekali. Nanti tanya Ustaz Fad lagi. Pasal aku pun maybe lupa gambaran cerita dah apa-apa. Anyways, aku nak tanya kau tentang sekejap. Sebelum tanya, ada satu yang boleh buat amalan tergantung. Yang itu Ustaz kena tanya Ustaz Fad. Ustaz Fad, help us. Help me. Ustaz Fad, masuk balik. Oh, ya ke? Okay. So ada one more thing. Amalan yang akan buat kita punya amalan tergantung adalah hutang. Maybe that kot. Engkau main gitu je. Maybe aku lupa. Yang aku tahu amalan kita kalau tergantung, selagi kalau kita tak lunaskan hutang, amalan kita akan tergantung. Maybe that something like that lah. Okay. Ustaz Fad. Okay, aku nak this is a personal question to you. Sebab kita selalu mengatakan tentang malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil, Israel kan. Tapi kenapa orang jarang-jarang berbual pasal malaikat Mikail? Entah, I think this question to me dia very subjective lah. Macam kebanyakan orang akan cakap, Ustaz, saya selalu dengar pasal Jibril alaihissalam dan 4 malaikat, tapi saya tak dengar pasal malaikat Hafazah yang jaga. Hafazah. Malaikat Hafazah yang jaga kita. Malaikat yang Allah assign untuk jaga kita lah.
Nama dia Hafazah. Ada few malaikat yang di-assign untuk jaga kita juga. Antaranya juga adalah malaikat kiraman katibin. Ini jaga dengan catat sama. Raqib atid tahu catat, kiraman katibin pun buku kita dia yang menulis dan dia yang memberi nantilah laporan lah. So in terms of asking kenapa ada orang cakap pasal malaikat ni tapi tak ada orang cakap pasal malaikat ni, is depending on who's your surrounding and siapa you bercampur dengan and apa yang you baca. So might be you tak pernah dengar ini, you pernah dengar ini. You tak pernah dengar ni, you pernah dengar ni. So the answer is kenapa ada orang ramai cakap pasal malaikat lain tak pernah cakap pasal malaikat Mikail. So mungkin malaikat Mikail you have to study more, and this is the reason, one of the reason jadi pengajaran untuk di orang rumah di sana lah, ataupun di bas, ataupun di kerja security ataupun Aku tengah dengar apa dia ni berbual. Bahasakan aku. tak ada. Aku ulang balik lah tadi. Nanti aku takut kena tegur lagi. Nanti orang cakap di rumah. Orang kat dalam bas terasa saya bukan di rumah Ustaz. Saya di dalam ni Bas, Ustaz, bas, library. Dia dah pematikan, dah tak dengar. Pasal dia kata belum sampai rumah. Jadi apa tadi saya cakap apa kan? Pasal tak dengar, pasal nak kena cari ilmu, pasal kita nak malaikat kita tak dengar. So kalau tak ada ilmu tentang perkara ni, macam tadi Ju buat, then you tanyalah, so you get to know lah. So this is the beauty of learning actually. You kalau rasa this thing actually I get to know more, so you cari mana yang tak tahu, itulah you delve into it lah. So this is one of the reason juga actually maybe side track a bit. You tahu Ustaz Auni Muhammad yang cakap pasal akhir zaman, very good semua kan. Namrud. So Namrud semua, Fir'aun, Ultraman. Yes. So Ustaz Auni Muhammad was asked before, Ustaz, kenapa apa you punya latar belakang lah. So one of the interesting part about him, dia cakap, saya suka bab-bab beberapa disiplin ilmu yang dia cakap lah. Antaranya pasal wallahu alam lah, kalau saya dengar correctly is pasal akhir zaman dan sebagainya. Tapi bab hukum syariat, bab hukum hakam dia tak berapa minat. Tapi bila dia kat universiti, dia ambil tu. Oh is it? So dia cakap pasal aku dah minat baca this, so aku akan buat tanpa paksa. Tapi yang ni aku tak minat, so aku kena baca pasal exam. Jadi aku still akan buat juga. So right now you tahu, you minat satu benda ataupun you dengar satu perkara ni, tapi ni you tak tahu, so you ambil tahu by forcing yourself or by doing something yang boleh seiringan dengannya. So now about malaikat Mikail, antara kelebihan malaikat Mikail alaihi salam ni adalah dia yang mengizinkan, atau bukan mengizinkan, dia yang execute hujan tu diturun. Allah perintahkan, Allah yang jadikan, Allah izinkan, tapi dia yang akan buat the action. Dia juga yang akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia juga yang akan tumbuhkan tanam-tanaman. But you ask me macam mana, wallahu a'lam lah. Betul, tapi itu tugasan dia lah. Right. Kembali kepada topak nampak macam bukan aku seorang, otak dah tak straight. Topak easily. Okay, moving on. Kita kembali kepada topik Ustaz Auni tu kan. Someone asked him before lah, macam how do you know so much kan. Dia jawab dia senang je, saya suka baca. So this is one thing about me, I respect orang-orang yang suka membaca, sebab orang-orang yang suka membaca ni ilmu diorang banyak. Salah satu orang yang seperti itu adalah Ustaz Zaizin. Someone who likes to read, diorang ada banyak knowledge tau. And bila kita, kalau korang tak faham atau tak close to dia level kan, engkau akan, pada engkau macam apa dia ni menyanyi tapi dia cerita tengah deep dengan the conversation tu. Cuma pasal dia dah baca banyak sangat benda, so bila dia share dengan kau tu kan, dia tak, kadang-kadang dia akan macam terus spread the whole information to you, dan kita yang tak boleh brain actually. Pasal tak boleh nak carry Correct. That's why there are certain people tak favourite sangat dengan Ustaz Auni. Okay. Sebab pasal you cannot brain. You cannot brain to the information. So to the extent. Tapi I also seen recently ada satu interview orang tanya pasal tanya Ustaz Zaidrus. Ustaz kenal tak Ustaz Auni? Kata aku tunjuk kau ada interview tu. Apa dia jawab? Ustaz Zaidrus kata pernah dengar, pernah nampak lah sikit dari video YouTube dia lah. Dia kata dia ni otak dia bagus. Otak dia ni memory, semua benda boleh ingat. Ultraman satu family dia boleh ingat. Tapi dia kata bagus Ustaz Auni ni sebab dia ni memory dia very strong. Ultraman satu family Satu family, betul. Tapi interesting dia punya ni dia. Yes. Aku memang aku boleh duduk macam aku actually every time aku makan, recently aku dah lama tak buat lah. But aku suka buka YouTube, aku suka dengar dia punya tazkirah dia. Cuma just a standby lah kepada sesiapa yang tak pernah dengar Ustaz Auni ni kan. Nak kena times 2. Dia start lambat sikit. Dia macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Jangan buat macam sama sangat lah. Alhamdulillah. Aku boleh ingat cara dia. Tapi Pasal kau selalu tengok lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Dia akan macam pace. Tapi aku rasa dia pasal kita tak tahu crowd depan dia macam mana. Maybe is older people. So maybe dia try to warm up. Because kita I think every asatizah yang duduk depan halayak ramai tu, dia nak kena assess ada people audience. Kan sama juga macam bila tengah istau kan, usually dia kena pusing and tengok whether yang berdiri ni adalah orang-orang tua ke orang muda sikit, boleh ke dia baca surah yang panjang atau dia should kan. In that sense lah, aku feel I think it's the same way. So maybe dekat pasal dia dekat Pening ke Kedah kan, aku rasa Pening lah. So maybe lah yang kaki tangan kaki aku tangan rasa Kedah. Aku tak tahu. Tapi actually aku did contacted him before. Dapat contact Ustaz ni? Ya, tu aku Dila lah, aku nyesel. Actually kita nak try to interview dia. Tapi nanti aku share insya-Allah. Of course takkan aku lupa ke mesti lagu. Manalah tahu kita kadang kita kan bahan ruling. Bila tak ada diperlukan kita datang. Pernah ke saya berarti gitu Ustaz Khair? Nanti saya ada all the receipts. Janganlah macam gitu. Okay. Maybe agak ganggu ya. Memang mengganggu. Kita maybe share kat orang kenapa keperluan kita untuk tahu tentang malaikat. Kenapa? Sebab as simple as dia rukun iman lah. Itulah. So dia tak cukup untuk you just tahu aja. Maybe okay lah. I think I've shared before lah some in my classes lah. How you memorize rukun iman ni tak semestinya memorize betul. Saya diajar untuk memorize by cerita juga kadang. So antara cerita yang kita boleh memorize, number one, siapa yang paling you kena percaya dalam agama Islam adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So cerita ni macam ini. Allah Subhanahu Wa Taala ada para malaikat yang banyak yang membawa kitab kepada para rasul, yang mana dalam kitab tersebut adalah tentang hari kiamat dan juga qada dan qadar, baik dan buruk. Itulah rukun iman. So how to remember? Remember Allah ada malaikat. Dia punya order dia macam gitu. So jangan terbalik-terbalik. Kalau terbalik Allah, Nabi, kitab, malaikat tak. Allah ada malaikat. Send the malaikat to the Nabi. Allah send malaikat with the kitab to the Nabi. Dan after Nabi ajar tentang hari kiamat. Dan after that qada. Jadi 6 rukun iman. Betul. And that is not all. You have to go in deeper. Macam mana nak mengenal Allah? Antaranya sifat 20. Macam mana nak kenal malaikat? Beriman kepada malaikat adalah percaya kepada 10 malaikat dan tahu apa mereka buat paling kurang yang tadi kita kongsikan. Kemudian macam mana nak tahu dengan malaikat? Lepas tu kitab-kitab adalah kita belajar 4 kitab. Lepas 4 kitab kita belajar 25 rasul. Itulah kita perlahan-lahan. Sebenarnya dia ada more than that, tapi inilah the basic yang dipanggilkan sebagai fardu ain. Masya Allah. Okay, kita sentuh sikit lah. Kita ada a bit masa lah. Tentang qada dan qadar. Qada dan qadar that means apa yang tu perfahaman saya lah Ustaz Khairul kan. Perfahaman saya tu qada dan qadar tu apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah dah setkan, Allah dah tertuliskan lah kan. Tapi kita boleh qada dan qadar tu can be changed by doa, betul tak? Oh panjang ni, nak kena ada episod. Tapi jawapan dia betul ke tak betul je lah. Jawapan dia tak boleh betul tak betul. Dia pasal tak panjang. Dia faham, panjang. Faham. Dia adakah betul qadar tu boleh tukar? Itu sendiri kena bezakan. Qada tu lain, qadar tu lain. Kenapa beza dia qada dan qadar? Qada tu kalau pandangan ulama itu adalah ilmu Allah yang telah menetapkan segala sesuatu yang tak ada satu hamba pun tahu. Okay. Mana ilmu dia lah dah ditulis di Lauh Mahfuz. Qadar tu adalah ketetapan bagi apa yang telah Allah tetapkan. So is the execution of the qada. Faham. So qada tu yang dah set, qadar ni yang tengah nak berlaku. So boleh tak qadar kita ni berubah? Pada hakikatnya kalau dalam qada Allah dah tahu dah, ubah tak ubah. Tapi kita tak boleh tap there. You tap there you binasa. Satu ilmu Allah. You tak boleh do God's work. So yang sekarang yang Allah kata boleh ubah ni adalah ketetapan ni yang sekarang ni. So contohnya, apa yang boleh ubah kita punya qadar ada banyak sebenarnya. Ada doa. Allah pun kata umur kita boleh dipanjangkan kalau kita buat silaturahim dengan orang, kalau kita sedekah dengan orang, maknanya itu bertukarlah dengan doa. Tapi sebenarnya siapa yang tukar qadar tu? Allah juga. So kalau you believe doa you boleh tukar qadar ni, agak dalam hadis tu memang translation dia direct macam itu.
Tapi maksud yang lebih dalam, bukan doa you yang tukar you punya qadar ataupun you ketetapan, tapi doa you bila you pasrahkan kepada Allah yang maha berkuasa, yang boleh merubah segala sesuatu, dialah yang nanti akan merubah qadarmu. Itu understanding nak kena betul. So you patah balik, ya Allah, Engkaulah yang boleh tukar qadarku, maka aku pasrahkan diriku padamu, ya Allah, pimpinlah, tadbirlah kehidupanku. Gitu. Itu very important. Sebab I think qada and qadar ni is always macam I mean this is a very usual thing. Orang akan tinggalkan macam, oh ni qada and qadar lah, benda yang baik, ni takdir lah, benda yang buruk lah usually lah. Ni dah takdir Allah lah. Itu adalah salah satu sifat yang kurang elok lah. Pasal dalam Quran pun Allah bilang yang baik datang daripada Allah, yang kurang elok tu adalah daripada kekurangan kita sendiri. Tapi hakikatnya adalah yang baik, yang buruk Allah izinkan. Cuma bezanya yang baik tu dengan keridaan Allah, yang buruk tu dengan Allah tak redha. So you nak buat yang mana? Buat yang baik lah. Jadi to a certain point ataupun to a certain extent, bila you berbual pasal qada dengan qadar ni, almarhum Ustaz Syed Abdillah Al-Jufri ada katakan, you tak payah nak fikir sampai dalam-dalam sangat. Yang penting you fikir, hari ni dah solat, hari ni dah puasa, hari ni dah buat amal kebajikan, hari ni dah buat baik dengan mak bapak, hari ni jiran you makan you tahu tak, hari ni you punya adik-beradik tengah susah you kisah tak, hari ni you punya saudara mara perlukan duit untuk anak sekolah you tahu tak. So benda-benda qada-qadar you tahu se-basic ataupun se-surface yang you boleh. You jangan go deeper nanti you hilang, you lupa nak beramal. So fikir amal you dah selawat nari. Masya Allah, tu adalah satu reminder untuk diri kita sendiri. Suara jadi Batman lah. Betul lah. I think but it is very good punya untuk advice lah. Sebab kadang-kadang kita ni kadang-kadang terlalu too deep ni, kerana the baseline kita lupa. Kadang-kadang kita nak fikir pasal ilmu ni, ilmu tu mendalam, ilmu rasa-rasa ni semua kan. Dan mendalam kan. Tadi solat Zuhur belum solat, macam gitu. Apa dia ni, macam gitulah. Kita akan teguhkan kita kena kukuhkan lah, kita punya baseline lah. Lagi tinggi you punya ilmu yang mendalam, actually lagi kuat you bersyariat. Lagi tinggi you punya ilmu rasa, lagi malu you nak lambatkan solat. Itu Masya Allah. Self reminder for everybody. Okay, Ustaz ada boleh gini. Asal suara kau gitu? Tak tahu lah kenapa. Aku rasa pasal kita dah tak pukul 2 lebih pagi. Ustaz Khai ataupun okay, kita pun ada benda nak bincangkan. Kita akhirkan episod kali ini. But thank you so much everybody. Aku hope that this episode memberikan korang, kepada sesiapa yang maybe tak pernah dengar tentang 10 malaikat ini, which is very important lah. Maybe kita dah cakap ni, korang can tulis, then maybe korang can research more tentang the 10 malaikat. Sebab usually orang cakap pasal munkar nakir. Tapi kena jangan nangkir lah. Nakir. Macam munkar nakir. Bunyi dia laju sangat. Munkar nakir. Minang swing. Itu dah lagu tu. Jangan Ustaz Khairul. Astaghfirullahaladzim, maafkan saya. Sebab usually the main tu malaikat yang orang akan memperbualkan adalah munkar dan nakir. Kita akan berbual pasal malaikat Jibril. Kalau berbual pasal malaikat Jibril tu usually orang dah belajar pasal ilmu agama. Tapi usually orang akan berbual pasal munkar dan nakir lah. Untuk tanya soalan kubur lah. Soalan kubur. So kalau tak nak pas soalan kubur tu, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Okay, thank you so much. Ketawa Okay. Betul lah. Thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Podcast kali ini dibawakan khas oleh Bipti Design. Jangan lupa kalau korang ingin renovasi rumah anda atau korang perlu interior designer yang terunggul, yang termasyhur di Singapura dan boleh dapat 5% off, kodekanlah BDYK2024. Dan jangan lupa cakap lah kita dengar dekat Oh Ya Ke sambil dengan nyanyi. Kalau maybe kau nyanyi Oh Ya Ke dekat BPT office, insyaAllah lah nanti aku akan minta orang diskon lebih. Ya ke? Okay, thank you so much everybody. Kerana insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.